Guru yang ada ciri kenabian ni. Sebab tu kita kena cari guru mursyid. Bukan guru sebagai pendai saja. Guru yang ada sifat mursyid, yang nak bawa kita. Dia akan bertanggungjawab dengan anak-anak murid dah. Dia akan cari mana anak murid dia, mana siapa lagi, dia akan cari. Dia akan sibuk. Sebagaimana sibuknya Nabi SAW yang akan mencari para sahabat dia, maka begitulah para ulama akan sibuk mencari anak-anak murid dia. Akan cari, akan selamat. Siapa ni, mana lagi akan tanya kawan-kawan. Kawan-kawan pun akan tanya kawan-kawan. Sebab waktu tu kita akan diberi ingatan oleh Allah Ta'ala untuk kita ingat balik kawan-kawan yang seperguruan dengan kita, yang duduk dalam majlis ilmu, yang mengaji sama-sama, yang menghubungkan silaturahim. Sebab tu penting silaturahim ni, tuan-tuan. Penting silaturahim. Jangan kita duduk sorang-sorang. Walaupun kita main mengaji, jangan tak sampai bertegur siapa. Rajin mengaji tapi jenis duduk sorang-sorang kat belakang. Sakit demam pun kita tak tahu apa berlaku. Tiba-tiba tak ada. Jangan. Jadi kalau kita duduk dalam kelompok ramai-ramai ni, kita kena hubungkan silaturahim. Bagaimana para sahabat tu dia mengenali antara satu sama lain macam dirinya sendiri. Kalau kawan ni tak ada, tahu kawan ni pergi mana. Kalau kawan ni sakit, pakat ziarah. Itu kena ada sifat yang macam tu. Sebab sifat itu, keadaan itu akan kita bawa pergi akhirat besok ni. Dalam kelompok kita akan sentiasa saling bantu-membantu, ingat memperingati, sentiasa mendoakan antara satu sama lain. Ini antara kelebihan orang-orang Islam ni, tuan-tuan, yang sentiasa menjaga hubungan silaturahim. Sebab itu antara hikmah sembahyang berjemaah tu, Nabi nak terapkan sifat itu. Kita setiap hari boleh berjumpa dengan kawan-kawan kita, dan kita boleh bincang kalau ada apa-apa masalah. Kalau ada masalah kawasan kita ke, masalah keluarga ke, kita boleh sama-sama bincang di situ. Mungkin kalau kita tak suara, kawan kita pun tengok nampak lain macam, dia akan tanya, pasal apa hari ni? Jadi di situ ada jalan penyelesaian dia. Itu pentingnya kita hidup secara berjamaah. Jadi kena mai sembahyang di masjid secara berjamaah. Jangan duduk sorang-sorang rumah kita. Dah lah duduk taman kira bagus dah. Ramai dah. Tapi dia duduk kira rumah dia. Lepas tu keluar kerja, balik kerja, duduk di rumah. Tak mai dah kita nak bermasyarakat. Sebab yang ni dia akan terkesan di akhirat besok ni. Sebab kalau kita duduk sorang-sorang sampai siapa pun tak kenal kita, tuan-tuan, siapa nak bantu kita di sana esok ni? Siapa nak bantu kita? Tambah pula kalau kita mengaji pun, kita pun tak hormat tok guru kita, dan tok guru kita pun anggap dia tu bukan anak murid dia, biasa-biasa ya. Walaupun kita duk mengaku tu tok guru aku dulu tu. Wah, tok guru tu tak mengaku dia pun. Tak pernah pun nak pergi bersembah. Maksudnya macam orang dulu-dulu lah, mai tok guru ataupun ustaz, saya nak belajar dengan ustaz. Halalkanlah ilmu ustaz. Takut tu pun dah okey dah. Maknanya dia ada interaksi dia dengan guru, dan guru pun mengaku lah halal lah. Maknanya ingatan tu akan sampai waktu dia mengharapkan syafaat-syafaat orang-orang yang diberikan syafaat untuk memberi syafaat, tuan-tuan.